Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang menyaksikan FB Live di TVET Mara khasnya untuk anda semua? Apa khabar agaknya? Sementara kita nak menunggu ramai yang masuk waktu ini. Alright, okay. Pakcik ataupun saya, Assalamualaikum. Saya nak test mic dulu, test suara dulu. Adakah ia didengari oleh semua? InsyaAllah. Kita akan mulakan sekarang untuk FB Live dari Mara. TVET Mara. Kalau ada orang di situ, wow, ada orang, Alhamdulillah. Okay. Kita akan bersiaran selama 45 minit sahaja untuk waktu ini dan eloklah kita mulakan siaran kita pada waktu ini, pada petang ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Baiklah, untuk anda semua yang menyaksikan saya, nama saya Nur Hisham Razali. Kita bersiaran di sini. Kalau boleh bagi sedikit informasi untuk saya tahu adakah sekarang sedang ada suara atau tidak, visual okey atau tidak. Kalau okey, bagi love kat situ, bagi like kat situ untuk kita bersiaran secara langsung. Itu dia. Untuk waktu ini, terima kasih untuk anda semua. Saya nak beritahu berapa sedikit informasi untuk anda sementara kita nak menunggu ramai yang masuk. Apa kata kita dengarkan ataupun tengok visual yang saya ataupun KKTM Petaling Jaya sediakan untuk anda semua. Ini antara bingkisan untuk anda yang baru saja masuk ke dalam TVET Mara khasnya. Saya persembahkan visual ataupun video corporate dari KKTM Petaling Jaya untuk anda semua. Dan semestinya untuk anda semua, kalau anda waktu ini menyaksikan saya, anda berada di TVET Mara dan minta anda semua tolong untuk sama-sama berikan sedikit, orang kata, kerjasama untuk sama-sama share supaya manfaat akan dikongsi bersama waktu ini. Kalau boleh anda yang menyaksikan saya waktu ini, kalau dengar, cakap dengar. Yes. Dan untuk anda semua, terima kasih Encik Hashim bin Ramli. Terima kasih yang menyaksikan. InsyaAllah waktu ini kita akan bersiaran untuk mengupas sedikit isu tentang apakah perniagaan yang terbaik di musim COVID-19 ini. Dan ini antara video paparan berlokasi di KKTM Petaling Jaya tentang kampus KKTM Petaling Jaya. Mari kita lihat. Terima kasih. Terima kasih yang menyaksikan TVET Mara waktu ini untuk anda semua. Saya merayu dan mohon juga untuk anda semua untuk sama-sama share supaya manfaat yang kita akan bincangkan, sembangkan nanti akan memberikan manfaat kepada semua. Itu dia. Sedikit lagi bingkisan ni. Ini adalah daripada KKTM Petaling Jaya yang menawarkan kursus program diploma kejuruteraan elektronik ataupun objek rangkaian internet ataupun lebih dikenali sebagai IoT, yang mana ekosistem dalam pembelajaran ini lebih bertumpu kepada smart classroom, yang mana lebih menitik beratkan pengajian dan pembelajaran secara lebih moden dan juga terkini. Itu dia. Dengar clear ya? Okey, alhamdulillah. Baiklah, kita dengar sedikit bingkisan. Selepas bingkisan ini kita akan mulakan, insyaAllah. Ini sedikit bingkisan dari KKTM Petaling Jaya, yang mana pengarahnya merupakan bernama TS Encik Muhammad Nazif bin Muhammad Baharudin, yang merupakan pengarah KKTM Petaling Jaya. Alhamdulillah, kita habis saja bingkisan. Video corporate sudah mencapai ke angka 25 orang. Dan saya minta untuk anda semua, warga Mara, warga pendidik, warga staf sokongan, juga pelajar-pelajar yang menyaksikan saya waktu ini, untuk bantu kita untuk sama-sama sharekan. Sharekan tentang apakah itu hari ini, isu yang kita nak berkatakan, iaitu
perniagaan apa di musim COVID ini. Dan orang kata, tak kenal maka tak cinta. Apa kata saya berkenalan dengan anda semua. Kalau anda ada soalan waktu ini, boleh bertanya secara terus dengan saya. InsyaAllah kita sama-sama boleh bantu-membantu. Dan saya perkenalkan, nama saya Nur Hisham Razali. Saya merupakan pensyarah keusahawanan di KKTM Petaling Jaya, iaitu Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya, Selangor. Dan saya sudah berkhidmat dengan MARA selama 18 tahun dan Alhamdulillah lokasi saya terkini adalah di KKTM Petaling Jaya. Dan untuk pengetahuan anda semua, di KKTM Petaling Jaya menganjurkan satu kursus sahaja, iaitu kursus program Diploma Kejuruteraan Elektronik Objek Rangkaian Internet ataupun IoT. Kalau anda sudah bersedia untuk kita diskusi ataupun kita sembang-sembang santai petang ni, maklumlah hari ni menggayakan semangat kita untuk dalam Ramadan Al-Mubarak ni, kita sama-sama bercerita sikit tentang apakah itu KKTM Petaling Jaya. Nanti kalau dah sampai sedikit soalan, dah ada soalan, kita cuba. Terima kasih sangat jelas dari Jasim Melaka. Terima kasih Encik Hashim. Baiklah, ini KKTM Petaling Jaya. Saya cerita sikit tentang KKTM Petaling Jaya, yang mana KKTM Petaling Jaya ini dulu adalah IKM Petaling Jaya pada tahun 1972, yang mana terkini adalah 1995 bertukar kepada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya. Dengan kapasiti 1.56 hektar sahaja, dengan kapasiti yang boleh masuk dalam 200, KKTM Petaling Jaya mengorak langkah untuk mencipta satu revolusi dalam pendidikan, iaitu dengan menganjurkan satu kursus IoT yang pertama di Malaysia. Dan yang penting untuk anda tahu, IoT ini adalah kursus terbaru yang mana KKTM baru sahaja mengambil pelajarnya untuk batch yang pertama. Clear ya Encik Nur Hisham. Terima kasih Encik Nur Rehan. Terima kasih. Terima kasih KKTM Petaling Jaya untuk share waktu ini. Saya minta support anda semua supaya apa yang kita perkatakan nanti manfaatnya insya-Allah akan dikongsi bersama ya. Dan kalau diikutkan ya, KKTM Petaling Jaya ini sekarang ini mempunyai 15 orang pelajar, yang mana 4 orang dan juga 4 orang yang mengikuti latihan industri, dan total pelajar adalah 19 orang. Walaupun kecil-kecil, cili padi ya. Dan antara yang saya boleh lihat tunjuk kat sini adalah IoT dalam pengajian di KKTM Petaling Jaya menawarkan pelbagai kepakaran yang akan pelajar-pelajar dapat, iaitu antaranya web development, mobile computing, big data analytics, database management system, cyber security, sensor teknologi. Ini semua adalah IoT. Kemungkinan ramai orang nak bertanya, apakah itu IoT? Internet of Things itu. Dan kalau kita lihatlah, paling senang untuk saya rumuskan, contohnya pekebun-pekebun ya, ataupun pekebun yang nak memantau keadaan tumbuh-tumbuhan mereka ya. Mereka tidak perlu datang dan tengok saja. Kita ada indikator, ada sensor yang mana boleh dipantau melalui handphone. Samalah juga seperti kita kalau kita pergi kerja contohnya ya, terlupa nak tutup lampu dan sebagainya ya, kita boleh pantau keadaan rumah kita menggunakan mobile sahaja. Jadi internet itu bukan sahaja menghubungkan antara manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan objek. Itulah dikatakan. Terima kasih yang menyaksikan. Ini pakcik ataupun saya nak baca orang. Kebanyakan orang bagi saya pakcik. Tapi tak apa. Untuk hari ini saya membahasakan diri saya. Dan nama saya sekali lagi, nama saya Nur Hisham. Saya merupakan guru usahawan di KKTM Petaling Jaya. Saya buka untuk anda semua waktu ini untuk bertanya apa saja soalan berkenaan dengan keusahawanan perniagaan ya dalam musim-musim TVET ni. Tetapi saya bercerita sikit tentang KKTM Petaling Jaya sedikit untuk anda semua. Kalau nak tahu, KKTM Petaling Jaya memang awesome ya. Bukan saya nak membanggakan KKTM Petaling Jaya, tetapi facilities yang ada dengan Google ataupun dengan classroom, smart classroom yang bakal dibina dengan facilities yang ada memang terbaik, tambah lagi di kota metropolitan. Dan talent ataupun staff academic qualificationnya juga terbaik ya. Kami ataupun tenaga pengajar rata-ratanya separuh daripadanya adalah master dan juga degree, dan juga seorang adalah ongoing dalam PhD.
Baiklah, collaboration juga dengan industri pun ada dalam KKTM Petaling Jaya. Terima kasih yang menyaksikan saya waktu ini. Bos pun ada. Terima kasih Cik Muhammad Nazif. TS Muhammad Nazif. Untuk waktu ini, saya nak bercerita satu idea juga daripada bos saya ataupun pengarah KKTM Petaling Jaya tentang satu konsep dipanggil sebagai matang sebelum berbuah. Sebentar lagi kita akan bercerita tentang matang sebelum berbuah. Dalam perniagaan pun kena ada matang sebelum berbuah. Dan untuk anda semua nak tahu, kalau nak saya maklumkan di sini, pelajar kita baru-baru ini kita ada convocation perdana IPMA 2020 ataupun baru-baru ini yang berlangsung, dan pelajar di KKTM Petaling Jaya menggondol dua anugerah, dua daripada KKTM Petaling Jaya, iaitu Ahmad Syahir dan juga Alia Zafira. Jadi kita nak lihat yang terbaru, KKTM Petaling Jaya mempunyai reputasi yang agak luar biasa. Bukan sahaja pelajar yang luar biasa, tetapi staf dan juga pengajar juga yang luar biasa kat sini. Terima kasih yang menyaksikan. Johari, Afendi, Hafiz, thank you. Baru-baru ini pada bulan Februari, Kolej KKTM Petaling Jaya telah menghantar penyertaan di Bangkok International Intellectual Property Invention Innovation Technology Exposition, yang mana memenangi dua idea dan buah fikir projek inovasi menangi silver di Bangkok, Thailand 2020. Jadi itu sangat membanggakan, bukan saja pelajar yang luar biasa yang kita akan, tetapi tenaga pengajar juga membuktikan yang mana IoT mereka juga mempraktikkan dalam pembelajaran dan juga. Dan orang kata juga, bukan saja itu juga, pengarah juga melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan inovasi, dan baru-baru ini juga pada 20 hingga 22 Februari 2020, KKTM Petaling Jaya pengarahnya iaitu TF Muhammad Nazif telah diberikan award sebagai Gold Medal Special Award by Taiwan dan Croatia dalam Malaysia Technology Expo. Itu dia, dua anugerah yang terkini. Dan juga yang paling best juga saya nak nyatakan di sini, pelajar kita success story dalam testimoni untuk KKTM Petaling Jaya. Baru-baru ini juga Raja Amirul Haikal bin Raja Sazrin telah melanjutkan pelajaran di Universiti di Australia. Dan juga Razi, Tuan Muhammad Razi dan juga Christina masing-masing melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Pahang dan juga Universiti Tenaga Nasional, yang mana merupakan pemegang award BTEC Engineering Students of the Year 2019 dan juga Outstanding Pearson Learner 2019. Untuk anda semua, waktu ini sebelum kita pergi sekejap saja 15 minit untuk saya ceritakan tentang KKTM Petaling Jaya, masuk kepada isu kita iaitu perniagaan yang secara online di musim COVID ini. Are you ready semua? Kalau dah ready, terima kasih Puan Rashiki Muhammad Yatim, Ketua Jabatan yang sangat-sangat support saya dalam pelajaran dan juga dalam perniagaan. Dan bak kata orang, bila saya memikirkan tentang perniagaan, saya sudah 18 tahun mengajar subjek usahawan. Bila saya melihat diri saya sebagai tenaga pengajar, bila saya melihat dan saya mempraktikkan ataupun berceritakan tentang teori kepada pelajar, dan pelajar sendiri inginkan satu testimoni atau pengajar yang orang kata memberikan praktis dalam teori. Jadi saya praktiskan teori itu, dan alhamdulillah dalam perniagaan online juga kita boleh buktikan. Matang sebelum berbuah. Itu dia. Dan terima kasih Umi, terima kasih Naim untuk yang menyaksikan saya waktu ini. Saya minta untuk anda 50 orang view sahaja cukup. Ada seorang lagi untuk anda sama-sama share to group, share to college anda, di WhatsApp anda, untuk banyak lagi manfaat yang saya akan ceritakan, idea yang saya karang juga untuk anda selama setengah jam ini. Kita bersiaran di TVET Mara supaya TVET Mara ini dikenali seluruh Malaysia, dan pelajar-pelajar lepasan SPM mahupun orang kata yang sebelum pelajar-pelajar yang masih dalam tingkatan 1, tingkatan 3 dan juga ibu bapa menyaksikan live ini, dan mereka akan nampak apakah itu orang kata TVET Mara itu, TVET Mara atau kemahiran yang kita akan pertengahkan. Jadi ayo kita mulakan.
Kalau dah ready, bagi time sikit. Dah ready. Kita nak ready. Nak bercerita tentang perniagaan secara online. Macam mana perniagaan secara online di TVET Mara. Waktu-waktu cuti begini di rumah, pelajar-pelajar khasnya. Kalau ada pelajar kat sini, ada yang pelajar sini. Kebanyakan macam staff je. Ada yang pelajar. Kalau boleh respon sikit pelajar. Kita fokus kepada pelajar dan juga kalau ada pendidik juga atau pengajar ataupun staff juga, siapa sahaja boleh menyaksikan saya waktu ini. TVET Mara terbaik. Terima kasih. Alright. Ai Mariam, thank you. Alright, dah ready. Okay. Mudah sangat untuk anda semua. Okay. Kalau kita lihat fenomena ataupun krisis yang berlaku sekarang, kita pun tak mahu krisis corona atau COVID-19 ini berlaku. Jadi bila kita berdepan dengan satu krisis atau masalah ini, kita melihat kepada satu benda yang dipanggil sebagai permasalahan. Bila permasalahan, kerajaan meletakkan, orang kata, garis pandu arahan untuk duduk di rumah. Bila duduk di rumah, kita pun duduk di rumah. Duduk diam-diam. Sehingga kita tak sedar, sudah 30 hari lebih dan masuk pun esok bulan Ramadan kita masih duduk saja. Duduk menanti makanan untuk disediakan. Kalau pun perempuan ada kat sini, tuan-tuan, yang mana pantun dulu. Sekejap kita akan pantun. Kalau mana pun, kalau ada pun yang masak dan sebagainya, adik-adik, pelajar-pelajar yang ada, jangan duduk dekat rumah. Duduk main game. Tak ada kesudahannya. Tidak menjana, orang kata, pendapatan kepada isi rumah. Jadi kena ada suatu benda yang pelajar-pelajar buat supaya ada, orang kata, ada manfaat di sebalik yang dikatakan hikmah yang terselindung di balik COVID-19. Tapi jangan keluar rumah. Jangan keluar dan kawal jarak kita. Itu memang kita patuhi. Jangan bersiaran, jangan berkeluar-keluar melilau dan sebagainya. Jangan. Tetapi fokus kepada apa yang kita nak buat. Jadi, konsep dia mudah sangat. Untuk orang berjaya, untuk orang yang gagal, contoh orang gagal, memandang satu masalah itu dan dia menangis. Dia komplain dekat diri dia. Kenapa ini berlaku? Kenapa didatangkan masalah ini? Kenapa? Saya tak ada. Perniagaan saya beli barang daripada China, contohnya jual dekat Lazada, semua musnah. Apa saya nak buat lagi? Adakah saya nak makan tidur dan sebagainya? Orang yang gagal adalah orang yang memberi alasan, yang melihat satu masalah itu sebagai satu benda yang menyakitkan. Dia menangis. Tetapi orang yang berjaya, tuan-tuan puan-puan, kita nak masuk SEM 2. Yes. Terima kasih Yusri, terima kasih Sukina, terima kasih Aizat. Orang yang berjaya melihat sesuatu yang datang itu sebagai hikmah dan dia menyesuaikan diri dia kepada satu bentuk yang mana dia nampak satu masalah itu sebagai peluang yang perlu direbut. Itu pelajar-pelajar sekalian dan juga siapa sahaja menyaksikan, ingat, setiap yang datang walaupun ia perit, walaupun ia manis, tetap ia adalah satu peluang. Kita yang menyesuaikan diri kita dengan apa yang ada yang berlaku sekarang. Jadi dalam musim COVID-19 ini, kita tak tahu macam mana PKP akan datang. Adakah kita terus untuk menunggu PM kita untuk mengisytiharkan apa sahaja? Apa sahaja yang berlaku, kita tidak akan risau. Kalau kita ada satu konsep yang saya nak share 5 perkara pada hari ini, pada petang ini. Are you ready untuk cerita? Untuk sharekan? Untuk saya sharekan sesuatu 5 perkara dan kalau boleh nanti tuliskan poin-poin yang ada di bawah itu supaya ramai yang boleh dapat manfaat. Yang penting untuk anda semua boleh bertanya apa sahaja di waktu live ini, tak kisah apa sahaja, dan juga tolong share dan insya-Allah kita ada juga hadiah untuk anda yang share pada hari ini. Tak banyak apa saya nak bagi. Saya dah readykan hadiah insya-Allah. Ni ada 2 hadiah untuk mereka yang paling banyak share dan involve dalam bercakap. Insya-Allah yang bertanya soalan pun akan dapat satu hadiah. Tapi hadiah dalam ni saya rahsiakanlah, tetapi ia berasal datang daripada Mekah dan Madinah. Itu saya nak bagi tahu. Hadiah ni daripada Mekah dan Madinah saya simpan. 2 hadiah yang saya akan bagi pada anda semua. Untuk anda yang rajin share waktu ini untuk dapatkan manfaat. Baiklah. Sebelum kita pergi terus untuk seterusnya,
Sebentar. Okey. Untuk anda ada soalan ke yang boleh bertanya saya waktu ini? Ada soalan? Sekejap. Okey, saya tutup sini. Alright. So, sekarang ini kita cerita tentang apakah perniagaan online. Kita kata orang kena laju sedikit ya. Kurma dah jual. Dia bukan barang makanan. Untuk hadiah waktu ni Fauzila Ismail, dia bukan makanan. Sebenarnya saya nak bagi tahulah untuk mereka yang rajin komen dan juga rajin untuk ni, saya siapkan jubah untuk anda. Jubah yang saya beli daripada Mekah, insya-Allah, untuk anda semua yang rajin bertanya soalan dan juga rajin share. 2 jubah ini eksklusif untuk anda. Saya akan postkan kepada anda, insya-Allah. Kalau ramai tanya, insya-Allah ada juga jubah-jubah yang lain saya boleh bagi hadiah, insya-Allah. Nak pantun sebentar lagi kita akan pantun ya. Apa-apa pun saya pergi kepada isu kita. Apakah yang kita perlu buat dalam perniagaan? Selalu ya, pelajar-pelajar dah ada barang, dah ada kedai. Kemungkinan ada kedai di dalam college, ada kedai, ada premis ya. Tetapi bila waktu ini kedai premis tidak boleh dibuka. Jadi bagaimana kita nak menyalurkan barangan itu ya? Terima kasih untuk anda semua. Jadi konsep dia sekarang untuk anda semua, kita tukarkan perniagaan yang berbentuk fizikal tadi kepada berbentuk online. Berbentuk online ataupun kita digitalizekan dia. Semua secara online. Sometimes kita duduk saja, kita boleh sahaja berniaga. Dan alhamdulillah perniagaan, ada juga perniagaan pelajar-pelajar saya yang orang kata yang pelajar-pelajar bekas pelajar. Ada seorang daripada KKTM Petaling Jaya. Dia dulu nama dia adalah Amboy, dia menjual burger, dia ada kedai burger di Pantai Dalam. Dia sendiri berfikir, macam mana orang tak datang kat kedai dia tak boleh buka. Jadi saya bercakap kat dia, anda perlu buat secara online, digitalize dan ada connection dengan Foodpanda dan sebagainya. Dan alhamdulillah sales dia bukan sahaja melepasi seperti biasa, tetapi dikenali seluruh Petaling Jaya. Jadi itu adalah salah seorang daripada testimoni pelajar saya di KKTM Petaling Jaya. Baiklah, untuk anda semua yang belum lagi ada barang, macam mana ya Encik Syam ataupun macam mana ya Encik Syam, saya tak ada barang. Apakah benda yang macam mana saya nak memulakan perniagaan ini? Macam mana saya nak mengenal pasti potensi dan sebagainya? Jadi yang pertama, anda perlu mengenal pasti sumber yang ada. Untuk berniaga, jangan fikir ada kedai besar, ada barang besar, nak buat barang, nak buat produk sendiri, nama sendiri terpampang. Jangan fikir yang itu. Tetapi fikirkan apa yang ada di tangan, apa yang ada di rumah, apa yang ada di minda kita. Sebab tu perlu ke IoT. Ya, betul Umi. Baik, soalan pula. Tips pertama. Yang pertama, kita perlu kenal pasti sumber yang ada. Kenal pasti sumber yang ada. Sumber yang ada. Okey. Saya nak bertanya pada anda semua yang menyaksikan saya. Apa sumber yang anda ada sekarang? Apa sumber yang anda ada? Nak tanya lanjut pasal program berkaitan IoT, boleh nanti untuk anda Asrul, IoT nak bertanya, nanti kita akan letakkan nombor telefon untuk bertanya, dan klik saja di KKTM Petaling Jaya tu untuk dapat tahu tentang IoT. Yang penting Asrul, kalau masuk KKTM Petaling Jaya, memang orang kata langkah yang sangat tepat ya. Sekarang saya bercerita tentang tips pertama. Untuk berniaga online, tidak perlu kita nak perlu modal pun sebenarnya. Sebenarnya modal pun kosong. Tanpa modal pun boleh buat. Untuk anda yang menyaksikan 67 orang, apa kata tolong saya share sekejap? Share sekali, 2 kali pun dah okey. Alright, insyaAllah ada hadiah untuk anda yang share. Jadi sumber yang ada. Sumber yang ada itu adalah gadget anda. Jadi ada sumber. Kalau anda ada RM10 pun dah okey. Kalau tak ada modal, is okey. Dan sumber yang paling penting adalah diri anda dan orang sekeliling anda.
Katalah di rumah anda ada diri anda lah, ada mak, ada ayah, ada adik. Itu sumber yang anda perlu tahu. Dan anda ada rumah juga, itu adalah sumber. Sumber itu yang boleh menjana pendapatan. Pertama apa dia? Kalau boleh tulis kat situ, spray Magic Max. Alright, salam, waalaikumsalam Cik Zami, terima kasih. Mai Zato, terima kasih untuk anda. Perkongsian waktu ini apakah nak diniagakan pada musim COVID ini dan perniagaan secara online macam manakah. Jadi perlu diingat untuk anda semua, kenal pasti sumber yang ada. Alright, terima kasih Umi. Nombor 2, kenal pasti kepakaran yang ada. Kepakaran yang ada. Nombor 1 adalah sumber yang ada. Nombor 2, apakah kepakaran? Ya, kepakaran. Apakah yang anda pakar? Ya? Kalau pelajar-pelajar, pakar dalam bidang apa? Contohnya di KKTM Rembau, pakar dalam fashion. Di KKTM Petaling Jaya, pakar dalam bidang IoT. Kalau di Kuantan, tak silap, di Melaka, seramik. Pakar dalam bidang masing-masing. Kenal pasti kepakaran. Setiap orang yang masuk dalam TVET mesti ada kepakaran dia. Contoh di IoT, pelajar-pelajar di KKTM Petaling Jaya, ada yang pakar dalam membuat web. Ada yang pakar dalam membuat video. Ada yang pakar membuat programming. Kepakaran itu yang kita fikir. Kita jot down apa kepakaran yang kita ada. Nombor 3, kepakaran itu, kalau kita tak tahu pakar apa, saya tak pakar lah Cik Syam, saya memang belum pakar lagi. Tetapi apa yang kita pandai, tak semestinya menjadi pakar sampai tahap sifu dewa dan sebagainya. Tidak perlu. Kepakaran itu apa yang kita pandai. Pandai bermaksud apakah yang kita boleh buat. Sebelum tu saya nak buka sekejap ni. Okey. Okey, itu dia. Apa yang kita boleh buat? Oh, saya kena ni sekejap ya. Ni sikit. Ketepikan sikit. Okey, tak nampak pula muka saya ya. Okey, sekejap ya. Itu dia. Tak nampak pula ya saya. Okey. Okey, kita kesambung ya. Apa yang kita boleh buat? Apa yang ilmu kita ada. Terima kasih yang menyaksikan 71 orang. Terima kasih sebab anda stay dan juga share. InsyaAllah ada sesuatu yang menarik untuk anda. Apa yang anda pakar? Sometimes orang bila sebut pakar tu dia takut. Saya pakar dalam memasak telur goreng. Itu sudah cukup. Saya pakar dalam buat jahitan butang baju. Saya pakar dalam contohnya membuat video ataupun mengambil gambar. Itu kepakaran kita. Jadi kepakaran itu kita kena list down. Jadi dengan ada sumber yang ada dan kepakaran, bila digabung jalin, dia akan menjadi satu bentuk konten. Tetapi sebelum konten, adik-adik ataupun pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan dan puan-puan kena tahu apakah sasaran yang anda hendak tuju. Contohnya, kita nak menyelesaikan masalah apa? Siapa golongan sasar kita? Contohnya kalau saya melihat COVID ini, golongan sasar ni adalah golongan anak-anak dara ataupun ibu-ibu yang baru-baru kahwin ya. Contoh nak masak macam masak rendang ya. Masak telur semua tahu, masak air tahu. Masak rendang tak tahu lagi. Bila masak rendang tak tahu, itu golongan sasar yang saya boleh bantu dan berikan manfaat kepada dia dan nanti dia akan juga memberi manfaat kepada kita. Jadi kenal pasti juga yang ketiga iaitu kenal pasti siapa golongan sasar kita. Tadi Umi tolong tulis Umi, golongan sasar kita. Golongan sasar tu maksudnya apa yang mereka mahu. Kita nak berniaga ni tidak boleh fikir apa yang kita suka, tetapi apa yang orang suka. Orang mahu. Orang mahu resepi rendang. Orang mahu tahu macam mana nak buat rendang crispy. Orang mahu macam mana nak buat orang kata gubahan bunga di waktu COVID ini. Dan itu yang kita nak bantu mereka. Terima kasih. 79, kita target 100 orang view pada satu masa. Saya cukup boleh belanja anda semua. Baiklah, tolong saya untuk share. 81, terima kasih. Jadi nombor 3, kita tahu siapa golongan kita. Contohnya, kalau seorang isteri nak buat, dia tak tahu macam mana nak buat sambal belacan. Selalu buat sambal belacan tak sedap. Jadi golongan ini, golongan isteri, kita fokus kepada dia. Bila dah tahu sumber yang ada, bila dah tahu kepakaran pandai buat sambal belacan, dan target pula kita nombor 3 iaitu target kepada orang yang kita nak tuju lengkap
untuk memulakan perniagaan online. Jadi nombor 4, bina konten. Konten tu maksudnya bina sesuatu yang boleh dijual dengan cara membina copywriting, ayat dan menjual. Baru kita cari barang itu. Barang yang kita nak cari. Kita boleh jual sambal, kita boleh jual e-book sambal dan sebagainya. Jadi konsep dia untuk pelajar-pelajar, kebanyakan pelajar-pelajar menjual benda yang mereka suka, bukan menjual benda yang mereka orang boleh suka. Ya, terima kasih Alhamdulillah Syabas, terima kasih Puan Azmira, timbalan pengarah saya yang baik hati, selalu menasihati saya setiap hari. Hari ini pun menasihati saya. Terima kasih Puan Azmira. Alright, yang masuk terima kasih berminat untuk pasarkan sambal kacang, ya, sambal kacang Johor. Jadi, contoh Nora, sambal kacang yang hendak dipasarkan itu, siapa golongan sasar? Jangan menjual sambal ataupun jangan membina konten berdasarkan bukan sasaran. Sebab kalau bukan sasaran, ia akan menjadi, orang kata lemau tepi, cakap apa? Krik-krik je. Bila bertemu konten itu dengan golongan sasar, ia ibarat bertemu buku dengan ruas. Memang ngam dan mudah untuk kita jual beli barang. Jadi mudah saja 15 minit bercerita tentang benda ni. Dan nombor 5, barulah kita menjual barang. Menjual dan follow up kepada pelanggan itu. Basic 5 perkara. Yang pertama tadi saya bercerita tentang bagaimana kita melihat sumber yang ada. Apakah sumber yang kita ada, gadget, laptop, wifi, modal sedikit, orang. Yang kedua adalah kepakaran kita ada. Apakah yang kita tahu? Ilmu apakah yang kita tahu? Kalau kita tak pakar pun, ilmu apa yang mak kita tahu? Mak kita pandai buat sambal. Itu kepakaran yang orang sekeliling kita ada. Kita gunakan. Jiran kita buat kerepek pisang sedap. Kerepek Cik Kia tu sedap. Jadi memang itu kepakaran. Nombor 3, rancang siapakah golongan sasar. Nombor 4, buat konten dan bangunkan konten untuk kita sasarkan, tembak pelanggan yang tepat. Barulah kita boleh jual dan juga follow up. Kebanyakan anda semua peniaga-peniaga yang saya lihat adalah mereka melambungkan produk itu sehingga kan macam siapa nak beli, siapa nak beli, siapa nak beli, siapa nak beli, siapa nak beli. Macam itu saja. Dia tidak bercerita menuju kepada orang yang nak beli. Kalau kita nak jual barang-barang produk baby, baby baru lahir, takkan kita nak jual kepada orang yang orang cakap yang tak ada prospek. Sometimes orang tu mestilah orang yang mengandung ataupun adik-beradik dia ada orang yang nak bersalin dan sebagainya, ya. Menyediakan platform yang terbaik, betul. Terima kasih Cik Kamaro. Ati, terima kasih. Yang menyaksikan saya waktu ni, terima kasih kerana tolong untuk share. Okey, dan saya nak bercerita. Itu 5 asas dalam kita nak membangunkan produk apa. Now, kita bercerita tentang konsep macam mana nak jual. Bagaimana orang kata idea. 10 idea. Ya, 5, sekarang nak bagi 10 pula. 10 idea barang apa yang sangat-sangat sesuai untuk pelajar-pelajar waktu ini boleh online kan. Bila saya fikirkan, insya-Allah anda boleh dapat manfaatkan. Doakan saya saja sihat sejahtera. Terima kasih Ira Badri untuk share waktu ini. Ira Badri, insya-Allah ada hadiah untuk anda yang share dan juga yang waktu ini yang banyak tanya. Saya suka orang banyak tanya. 1 jubah, 2 jubah untuk anda. Jubah lelaki boleh bagi anak, kakak ke kakak pula. Boleh bagi suami, ya. Untuk anda yang bertanya soalan, kita ada Sifu Usahawan. Terima kasih. Alright, Encik Kamaro. Jadi sekarang ni 10 idea untuk anda. Saya ada lagi 15 minit. 10 idea untuk anda bagaimana nak mula perniagaan. Kita dah tahu 5 tadi, apa kepakaran sebagainya. 10 idea. Nombor 1 adalah anda dah ada kepakaran, ya. Pelajar-pelajar dah ada kepakaran. Setiap IPT, setiap IPMA, IKM, MJRI, KKTM, semuanya kemahiran. Diajar kemahiran daripada semester 1 sampai semester akhir. Mana yang bergraduat masih lagi orang kata nak pergi kerja tak nak anggur kat rumah. Dengar saya punya cerita ni, insya-Allah daripada 10 idea ni, mana tahu 1 idea sangat bernas dan jadikan
pedoman untuk buat. Terima kasih Nuruliana. Nuruliana, terima kasih. Tambah 30 minit. Tak apa, ya ke? Okey, saya nak bagi. Saya mengejar masa juga. 45 minit sahaja untuk saya bercerita 10 idea. Yang pertama, saya bagi tahu kepada anda semua, bila kita ada kepakaran, ini sangat-sangat luar biasa. Kita boleh buat pelajar-pelajar, contohnya perempuan yang minat menulis, minat duduk-duduk karang diary. Apa kata anda gunakan laptop ataupun handphone anda, buka Word dan cuma buat satu benda dipanggil sebagai e-book. E-book ini boleh dijual dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Kalau anda pandai nak buat sambal, contohnya mak anda pandai buat sambal, belajar daripada dia. Mak macam nak buat sambal ni, nak buat e-book ni mak. Okey, apa bahan-bahan dia mak? Sebab tengok orang lain semua buat sambal buat rendang macam tak sedap je. Belajar menulis e-book. Ini teknik-teknik kalau macam nak buat sambal, nak buat rendang tu mungkin nak buat video. Tapi ini tips. Contohnya paling mudah. Tips pengalaman anda, pelajar-pelajar IPT, pengalaman anda masuk IPT. Apakah barang-barang yang perlu anda ada? Tulis kat situ. Nombor 1, kena ada baldi, bantal, peluk, sarung, tilap. Pelajar-pelajar yang ada orang kata pengalaman pertama. Orang kata, waktu pertama kali kau jejak diri kau. Gitu kan. Jadi, pertama kali mereka tak tahu. Jadi, mereka boleh beli e-book ini dengan harga paling murah, RM5 pun dah okey. Kalau seorang RM5, 10 orang yang beli, dah RM50. Hasil penulisan e-book sahaja. Terima kasih, Cik Khairul Muslim. Jadi, e-book ini, saya letakkan nombor 1 sebab saya sendiri menulis e-book. Macam mana seorang pendidik, contohnya Encik Khairul Muslim. Encik Khairul Muslim pakar dalam bidang engineering IoT. Bagaimana untuk pelajar itu membuat programming contohnya. Step by step bercerita. Pelajar-pelajar yang mahu ataupun ibu bapa yang mahu anak dia berjaya, dia akan beli e-book itu dengan harga RM5 tanpa gunakan modal. Modal kita adalah menterjemahkan apa yang ada dalam fikiran ke dalam e-book kita yang berapa helai saja itu. Jadi sangat-sangat mudah. Ya, Yusri? Terima kasih Cik Asri. Terima kasih Cik Anif. Yang mana masuk, terima kasih kita mencapai ke 80. Tolong saya untuk share sehinggakan 100 orang. Jadi, nombor 1 e-book. Nombor 2 adalah video. Video tunjuk cara. Contohnya kalau anda nak baiki telefon. Tunjuk cara. Macam ni ya. Macam ni, nombor 1 macam ni, nombor 2 macam ni. Bila kita tunjuk secara visual melalui video. Nombor 1 e-book ya, tuan-tuan. Nombor 2 kita buat video ya. Buat video. Sebentar. Nombor 2, buat video. Video yang tunjuk cara. Contohnya kalau anda di MRSM Umar Abab ni, tunjuk cara macam mana untuk ustaz-ustaz yang ada dekat seluruh Malaysia. Tunjuk cara bagaimana untuk membaca surah Al-Fatihah yang betul. Jadi kita tunjuk cara untuk solat yang betul, cara untuk mengaji yang betul. Kebanyakan orang suka video ini dan video ini tidak ada di YouTube. Hanya video ini kalau nak boleh bayar RM5 pun boleh. Kalau lama sikit video tu, orang akan nampak, orang yang nak kena pada prospek kita, dia akan sanggup beli. Contohnya saya petang ni nak buat rendang. Contoh saya tak tahu nak buat rendang. Saya tengok, ada video rendang lah. Dan dia pun nampak, macam okey ni. Belilah bayar. Bayar RM5, dapat resepi rendang dengan tunjuk cara sekali. Inilah dia dikatakan pengalaman. Dan adik-adik ataupun pelajar-pelajar, 30 hari kita bulan Ramadan, setiap petang mak kita masak. Setiap petanglah kita buat video untuk masak. Rakam video itu dan orang kata boleh jual. 30 resepi mak saya di bulan Ramadan. Pasti sedap. Tunjuk teaser-teaser sikit. Teaser tu maksudnya dia punya intro-intro yang buatkan orang macam mesti beli. Macam tu. Buat video tak ada muka boleh ke? Boleh Ira. Tak ada muka. Just tangan pun boleh. Nanti Pak Cik ceritakan. Perkara nombor 3. Kalau kita tak ada video, tak ada ni.
pakai tangan pun boleh. Contoh nak masak, tak perlu muka kita. Bukan muka kita yang nak masak. Tangan kita yang nak masak kat dapur. Mak kita duk pakai, orang cakap apa? Baju kelawar masak. Bukan nak tangkap gambar mak kita. Tangkap gambar mak kita punya masakan itu untuk kita jual. Itu dia. Nadia. Terima kasih. Amboi, Pakcik Tamawi jangan tak nak sebut jenama itu ya. Alright. Jadi nombor 3, nombor 1 tadi e-book, nombor 2 adalah video. Nombor 3 saya nak bercerita tentang kalau anda boleh bercakap ya. Pelajar-pelajar kebanyakan bukan saja cantik, suara pun sedap. Dengarlah bisikan angin bayu. Contoh, kalau sedap macam saya ni, okeylah. Kalau tak sedap pun tak apa. Asalkan ada suara. Nikmat suara yang kita ada ni, gunakan sebagai, nombor 3 dipanggil sebagai buat voice over. Ya? Buat voice over. Voice over tu contohnya, kalau ada company-company yang mana yang nak, katalah suara sedap ya, ibarat buluh perindu. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah, kelazatan buah kurma yang tiada tandingan. Pastinya menjanjikan kesedapan, pilihan eksklusif di bulan puasa. Pergi cakap dekat company tu, saya nak buat voice over. Tudung cekiah cukup menawan. Kalau pakai untuk solat, memang terbaik di pasaran. Gunakan suara, dek. Gunakan suara tu untuk menjadikan dia pendapatan. Voice overkan diri anda itu, kalau anda dah ada orang kata kacak menawan macam saya, kan? Bolehlah juga buat orang kata sharing dan sebagainya. Tetapi kalau anda rasa tak confident untuk tunjuk muka, suara pun dah okey. Suara pun dah okey. Minta satu skrip, contohnya kalau macam ni. Bidang industri pembuatan ruang dan peluang. Jom tonton Sri 12 siri Facebook Live esok 23 April 2020 pukul 2 petang. Manalah tahu ya, pelajar TVET Mara boleh jadi announcer yang hebat ya. Itu nombor 3. Kita kesetukan waktu. InsyaAllah nanti TVET Mara panggil saya lagi untuk buat TVET Live. Nombor 4 ya, nombor 4. Nombor 4 kita, ini nombor 4. Baru datang nombor 4. Kita DS ataupun agent. Kita jadi dropship ataupun agent kepada produk yang sedia ada. Tak kisah produk apa pun. Terima kasih Cik Omar. Ya Allah, Cik Omar apa khabar? Terima kasih Cik Saleh, terima kasih Nurul Liana. Jadi dropship ini contohnya tanpa modal. Contohnya nak jual tudung Cik Kia ya, ataupun baju Melayu Putra. Untuk sikit promote sikit, saya ada keluarkan baju Melayu, nama baju Melayu Putra. Saya mencari ejen-ejen. Jadi mudah saja. Tujuan anda ambil copywriting, ambil ayat daripada owner business dan promosi kepada mereka, dapat order, beli dekat owner akan bagi commission. Paling mudah dalam perniagaan yang tanpa orang kata susah, tak perlu keluarkan air liur, hanya tangan perlu pegang handphone, buat sambil tengok cerita Korea kat rumah, dah masuk order. Memang sangat-sangat jenama yang telah diakui ke tak akui ke, kita boleh cuba. Dropship atau sistem agent tanpa modal sangat-sangat luar biasa untuk pelajar-pelajar ya. Tertutup pula dah masa, dah time ya. Okey, sekarang saya nak tengok jap. Nanti Kang terlebih dalam masanya Okey. Alright. Jadi teruskan untuk nombor 5. Nombor 5 saya nak tengok sekejap ya. Alright. Nombor 5 adalah kita jual idea, jual bakat, jual idea. Yang ini ramai orang yang masih orang kata jual idea atau bakat lah. Kalau adik-adik, kalau pelajar-pelajar ya, contohnya yang belajar tentang Photoshop ya, jual kepakaran itu. Buat kebanyakan usahawan diorang tahu buat produk je. Diorang tak tahu buat poster. Diorang tak tahu nak buat video yang menarik. Adik-adik, pelajar-pelajar yang genius, yang dilahirkan oleh IPT Mara, ITMA Mara, kita TVET Mara, kita bukan belajar teori je, kita belajar kemahiran. Gunakan semuanya dan buat poster itu.
Poster itu customer akan bayar kepada kita. Cakap, kak, saya ni pelajar KKTM Petaling Jaya ni, kak. Saya pandai buat poster ni, poster-poster yang saya pernah buat. Nak tak, kak? Ni, kak, boleh tak saya buatkan akak punya poster? Sebab saya tengok poster akak ni menarik. Tapi kalau saya punya lebih menarik, kak. Tak mahal pun, kak. RM50 saja. Dek, RM50 pun duit raya tau. Jadi mudah sangat buat benda-benda yang jual idea, jual bakat anda, buat poster, buat programming. Kebanyakan mereka tak tahu macam mana nak buat Google Form. Kebanyakan usahawan-usahawan di luar tak tahu nak buat Google Form pun diorang tak tahu. Diorang tahu hanya orang kata buat produk je. Google Form pun diorang tak tahu. Jadi tak perlu orang kata nak ajar dia. Kita yang jadi admin kepada Google Form. Okey kakak, ni saya buatkan program atau buatkan Google Form. Akak gunakan ni, akak tengok kejap lagi melesuk akak punya orang yang masuk semua order-order dekat dalam ni. Saya bagi akak benda ni. So, jadi mudah sangat dengan cara jual bakat, jual kepakaran itu. Dengan buat macam programming, buat apps, mobile apps untuk syarikat-syarikat buat apps yang kecil-kecil dulu. Kalau dah besar nanti baru kita join venture dengan luar. Terima kasih yang share. Terima kasih. Seronok dengar. Amboi saya menyanyi-nyanyi. Kejap lagi kita nyanyi lagi. Alright. Nombor. Okay. Ada juga macam MJI. Sementara itu saya bercerita. Saya pun pernah mengajar sementara di MJI. Saya melihat pelajar-pelajar sana pun berpotensi. Banyakkan pelajar-pelajar itu belajar bahasa Jepun. Bila belajar bahasa Jepun, mereka pandai sedikit-sedikit untuk menterjemahkan perkara-perkara. Contohnya simple-simple. Okey dek, kakak ni jual kimono dek. Tapi akak tak tahulah nak buat terjemahan dalam bahasa Jepun ni. Boleh tak adik terjemahkan dalam bahasa Jepun? Baca bahasa France. Bahasa orang kata, adik-adik tolong boleh tak tulis jauh. Akak tak tahulah. Semua itu terjemahan pun boleh. Inilah dikatakan jual bakat. Jual idea. Nombor 6. Kita dah pukul berapa dah ni? Kita nak tutup dah kita punya siaran ni. Nombor 6. Ini saya bagi tahu. Ramai orang yang tak buat benda ini. Iaitu jadi admin. Jadi admin. Apa tu admin, Cik Syam? Jadi admin. Admin tu bukan tu suruh jadi kat kaunter duduk kat kolej. Bukan. Jadi admin tu maksudnya cipta satu Telegram group, cipta satu atau buat satu, bangunkan WhatsApp group. Yang paling best adalah bangunkan satu group di Facebook. Satu group di Facebook macam bawah sangat, tinggi sangat ya. Okey. Satu group di Facebook. Jadi jadikan admin. Dapatkan follower. Raja, terima kasih. Mizek, terima kasih. Yusri, terima kasih. Jadikan mereka maksudnya promote grup itu sangat-sangat cepat. Contohnya, kenapa masak tak jadi? Ataupun masak apa hari ini? Bazar Ramadan online. Buat satu grup yang mana anda jadi admin. Bila dah capai satu tahap, contohnya orang memang suka, benda tu akan viral. Grup tu akan dimasuk. Contoh saya baru-baru ni saya buat grup nak masak apa hari ini. Sampai 10,000 orang masuk dalam masa 2 minggu saja. Sekarang saya dah cipta untuk siapa yang nak promote barang dia dekat dalam Facebook itu, bayar RM10 untuk dapat ID ataupun dapat nombor penjual. Jadi setiap orang yang nak masuk itu bayar RM10 saja. Mereka anggap, wah RM10 tak apa sebab aku dalam tu ada 100,000 orang yang berbaloi-baloi. Jadi itu konsep dia. Terima kasih yang menyaksikan saya waktu ini. Ada 70 orang, tolong saya share. InsyaAllah saya nak pilih siapa yang paling banyak bertanya soalan. Alah, terlewat masuk. Okey, tak apa. Boleh tengok balik ya. Alright. Jadi admin. Jadi bila jadi admin, sediakan yuran untuk siapa yang masuk jadi ahli. Dan semestinya untuk anda, kalau jadi admin, kalau anda buat FB Live, ya, ada orang yang FB Live, sharing dia kena bayar, ya. Hujan pula kat sini. Hujan rahmat. Nak dekat Ramadan ni. Okey. Jadi soalan tak keluar-keluar dia tadi. Penat saya menunggu soalan-soalan. Tapi tak apalah. Walaupun tak ada soalan lagi, ada seorang soalan tadi, insyaAllah saya akan bagi hadiah tadi. Ira Badri tadi. Saya tengok dia ada soalan tadi. Nombor 7. Nombor 7, kita ada lagi beberapa minit saja. Review. Review ni sangat-sangat best. Dulu, saya tak ada apa-apa ya. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar, saya tak ada apa-apa. Nombor 7. Kita review.
review produk yang ada. Tak terfikir nak jadi admin. Ya, Nurliana buat sekarang ya. Nurliana jadi admin. Contohnya, cara pakai tudung pun dah okey. Ramai orang yang kat sini yang dah berhijrah. Ada tu pakai tudung sengit lah apa. Ajar mereka. Selain dapat pahala, dapat juga duit untuk duit raya. Macam tu kan. Sungai Udang Melaka, hujan. Ya. Okey. Terima kasih. Dah turun view kita. Kena nyanyi ni. Okey. Review ni contohnya kalau anda ada Instagram, ada Facebook, ramai follower anda kan. Buat paid review. Paid review bayarlah RM5. Jangan susah-susah. Permulaan ni dek, jangan demand bayar 500. Kau ingat kau selebriti. Kan pelan-pelan dulu. Cipta nama dahulu supaya kita akan nak melonjak sikit. Ya Allah, rasa nak hujan ni teringat pula nak minum air kan. Boleh tak minum air tak? Alaskan bibir saya ya. Alhamdulillah, minum sedikit pun okey. Review ni contohnya kalau kita beli produk baru contoh ya. Produk baru ke produk lama ke. Kuih raya Makcik Kia depan rumah tu. Minta dia, Cik boleh tak saya nak review Cik punya. Saya nak review Cik bagi saya ni. Cik bagi RM10 je Cik, saya review. Start dengan orang sekeliling kita. Depan rumah, dalam rumah, semua. Ya. Review mereka punya produk. Contohnya, sedapnya. Contohnya saya sekarang jadi ejen untuk Terminator ni. Ya. Saya review. Wow, dahsyatnya. Yang ini kalau ni kita bercerita dalam bentuk video. Dahsyat betul benda Terminator ni. Memang bagus. Ada juga kalau kita nak review produk ni Contohnya, mask ni tak masuk air. Bagus. Cerita kehebatan dia dan kita boleh jual. Review pun sangat-sangat boleh. Alhamdulillah, pendek kata orang kata di rumah saya ni setiap bulan datang aja orang suruh review makanan, minuman semua. That's why saya mengembang dengan jayanya. Bersemangat Isyam. Rasa nak jadi usahawan. Terima kasih. Alright, itu nombor 7. Review. Review ni boleh buat produk. Review, food review, produk. Apa saja. Contoh beli tudung daripada online. Kuih raya paling senang. Ataupun makanan makcik-makcik yang dekat sekeliling kita ya. Kita review. Contoh kita contact. Macam saya contact ada orang tu jual laksam. Saya kata, boleh tak saya nak beli laksam? Ini awak ya pakcik ya. Boleh tak tolong buat review? Saya tak ada duit nak bayar. Tak apa, saya buat percuma. Tak apa, saya bagi ni Hana ambil. Laksam 10 bungkus dia bagi. Boleh edarkan kat orang luar. Jadi mudah sangat. Walaupun kita, selain daripada pahala kita dapat, kita boleh dapat pendapatan melalui review. Sikit-sikit belajar untuk review, lama-lama mulut macam air keluar macam ni. Sedap lah apa. Jalan-jalan cari makan pun tak boleh cari makan. Sebab apa? Kita dah boleh bercerita. Sedapnya Makcik Kia punya badak berendam. Kalah badak berendam. Contoh macam tu. Partner dengan saya. Terima kasih. Alright, nombor 7. Okey, nak tengok sekejap. Admin. Okey, belum ada signal lagi. Nombor 8. Teruskan untuk share ya. Nombor 8 sekarang adalah kita buat F&B. Kita jual F&B. F&B. Barulah kita nak jual F&B. Food and beverage. Jual barang, jual makanan. Musim COVID ni, jual roti pun dah okey. Tetapi adik-adik, pelajar-pelajar, tak semestinya nak buat, orang kata habis peluh menitik dan roti. Tak perlu. Tengok siapa sekeliling kita yang pandai buat roti, yang pandai buat makanan. Jadi dia punya pengedar kepada dia. Akak, saya beli dengan akak ni, krepek ni, saya beli satu besar ni akak jual saya RM50 dia. Packing dia, repacking kecil-kecil dengan harga RM5. Jadi bila kita jual balik, kita dapat 100. Double up keuntungan dekat situ adik-adik. Terima kasih Khairi, terima kasih Faiz. Double up. Konsep paling senang, pergi cari orang yang jual krepek yang besar sekali pukal. Repacking. Lepas tu buat print. Kalau tak nak print paling senang, pergilah beli satu yang tempat yang plastik. Lepas tu buat balik baru. InsyaAllah bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah rezeki untuk anda. Pelajar-pelajar memang boleh.
Saya bercerita kat pelajar-pelajar saya, insya-Allah mereka akan buat. Sayang pelajar-pelajar saya di KKTM Petaling Jaya. Itu F&B, ya. Contoh ambil, yalah, macam minuman dan sebagainya. Jadi selain dia di agent, kita repacking, ya. Nombor 9, kita dah nak ke muncak dah. Nombor 9. Sedih juga saya nak dekat habis dah. InsyaAllah nanti request, kalau banyak view, dah sampai 100 orang tengok. InsyaAllah, Tivet Mara panggil saya lagi, kan. Tivet Mara memang sayang, ya. Sayang kat saya, gitu. Alright. Dan nombor 9. Ini sangat-sangat sesuai dengan pelajar-pelajar yang suka TikTok, suka YouTube, suka Facebook. Terima kasih Encik Syukran baru masuk. F&B, ingat FM tadi, no. Food and Beverage, Idra Badri. Terima kasih Idra Badri. Banyak kali insyaAllah pakcik atau saya akan bagi hadiah kepada anda. Banyak, ya. Salam, waalaikumsalam Encik Syukran. Tolong share Encik Syukran, kawan baik saya ni. Alright, jadi barang yang anda, nombor 9 adalah untuk anda yang mana menjiwai dunia-dunia TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, IG, YouTube, gitu. Kita panggil sebagai pembuat content creator. Ya. Buat content. Pendek kata, jadi YouTuber. YouTuber boleh menjana pendapatan hanya dengan 1,000 orang subscribe. Contohnya, saya masa PKP ini saya buat satu YouTube nama baru iaitu Pakcik Viral. Contoh ni saya punya, ya. Minta maaf terpaksa promosi. Pakcik Viral. Sudah pun dalam masa 2 minggu 800 orang subscriber. Saya menunggu 200 sahaja untuk anda semua. 200 saya dah start untuk menjana pendapatan melalui monetize YouTube. Jadi video-video yang kita buat, mak kita masak tadi semua, masuk dalam YouTube dan jadikan dia salah satu daripada sumber pendapatan. Adik-adik, pelajar-pelajar, semua kena buat ini. Sebab kalau saya yang dah, orang kata yang dah beruban ni pun, nampak beruban, pun boleh buat YouTube. Saya nak tunjuk ni YouTube, ya. Ni contoh YouTube, ya. Saya nak tunjuk sikit. Ni kan tak tunjuk kan, orang cakap tak ada contoh pula kan. Ni contoh, ya. Ni dia. Saya letak sambal belacan, ya. Sambal belacan. Macam mana nak buat sambal belacan sampai 64,000? Bukan 64 orang, 64,000 dengan tangan sahaja buat sambal belacan. Type dekat YouTube tu sambal belacan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sambal belacan. Jadi memang tengok yang lain-lain, sambal belacan lain kalah. Saya punya nombor 1 itu sambal belacan. Tengok saya nak buat aiskrim 64 aiskrim. Buat aiskrim. Belajar buat aiskrim adik-adik. Belajar buat aiskrim sendiri. Berapa kat situ? 143,000. Kalau kita monetize 143,000, pejam-pejam bangun balik tidur lepas makan, sendawa, duit masuk dekat dalam akaun. Jadi kita bukan saja boleh mengajar, berkomunikasi. Ini yang tadi tunjuk tangan 64. Tunjuk diri saya sendiri 143. Tengok, saya nombor 1, nombor 3. Dah macam mana dekat YouTube semua muka saya. Sebab apa? Sebab saya buat ubah rezeki. Terima kasih Umi. Saya nak buat YouTube. Ya, bahan banyak. Cik Muhammad Nazif lagi. Orang kata, matang sebelum berbuah tu pun dah nice. Saya nak bercerita tentang matang sebelum berbuah di KKTM Petaling Jaya. Idea daripada pengarah, ya, TS Muhammad Nazif. Matang sebelum berbuah di KKTM Petaling Jaya. Kita bukan nak cakap institusi lain tak bagus juga. Tetapi di IoT kita sudah merancang terlebih jauh sedikit. Matang sebelum berbuah. Bayangkan, belum berbuah tetapi dah matang. Maksudnya sebelum lahir dah besar. Macam tu. Bermaksud di dalam IoT KKTM Petaling Jaya, diploma di KKTM Petaling Jaya, kami semua ataupun KKTM Petaling Jaya telah pun menyerapkan, mendedahkan pelajar seawal semester 1 tentang IoT, tentang projek inovasi, tentang projek IoT, supaya mereka nanti tak payah semester akhir baru nak terfikir final year projek nak buat apa, ya. No,
di KKTM Petaling Jaya luar biasa Pak Cik, ataupun saya ucapkan tahniah kepada pengarah saya. Bangga ada pengarah yang ada pemikiran yang jauh macam ni. Matang sebelum berbuah bermaksud bila dia dah start semester 1 untuk dia buat inovasi, projek inovasi, dedahkan dengan pertandingan inovasi, libatkan mereka dengan inovasi yang hebat luar biasa. Semester akhir tak payah lagi terfikir-fikir nak buat inovasi apa, gilap dan murnikan sahaja, improvekan saja mana-mana, supaya semester akhir baru fikir tentang macam mana nak komersialkan. Kebanyakan daripada kita final year project semester akhir dan kemudian semester akhir baru nak fikir komersial. Lepas tu pelajar dah pergi latihan industri dan inovasi itu gone. Tetapi di KKTM Petaling Jaya kita mengenakan konsep matang sebelum berbuah. Sangat luar biasa. Ada orang ketuk pintu rumah saya, biarkan dia hantar makanan. Okey, sabar-sabar, tengah buat, sabar. Okey, masuk, buka saja pintu. Ya Allah, ada orang hantar kuih. Masuk, buka saja. Ya Allah. Okey, dah settle ya. Alright, ada pula orang tengah-tengah saya ni, ada orang ketuk pintu agaknya ya, risau pula saya. Okey, dan yang terakhir sekali, bila kita buat YouTube ataupun content creator, kita boleh buat, contohnya ada sekarang orang sibuk untuk jual baju Melayu ya. Jual baju Melayu semua. Buat video yang unik-unik tentang dia. Tengok orang lain buat macam mana, video-video yang sangat-sangat awesome tu. Buat video, adik-adik, pelajar-pelajar yang tengok video, buat satu video dan jual video itu. Ya, bantu usahawan buat blog. Itu paling senang. Saya sebenarnya masa belajar-belajar dulu, saya membuatkan usahawan-usahawan blog. Saya charge RM100 adik-adik. RM100 satu blog. Jadi bila saya dah siap, saya ajar dia macam mana nak upload konten, masukkan macam ni kakak, 100. Sebab itu kita boleh dapat pendapatan. Masuk, buka saja. Ya Allah, ada orang pula hantar kuih. Masuk. sorry. Buka saja. Ya Allah, pintu saya, rumah saya ni ada 2 tingkat. Dia tak pergi atas, dia pergi bawah. Tak apa. Yang terakhir, risau saya ya, ada orang pula datang nak hantar kuih agaknya kot ya. Baru la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Buka. Biarkanlah dulu ya. Biarkan yang terakhir ya. Ya Allah ya Tuhanku, masa-masa ni jugalah. Buka pintu. Okey, yang terakhir untuk waktu ini, kita dah habis dah, orang pun dah nak bagi saya ni. Yang terakhir adalah kita perlu jual beli barang yang sedia ada dalam rumah. Ya, matang sebelum berbuah, mendedahkan belajar. Betul. Ya, Izal. Thank you Izal. Sekarang yang terakhir, idea yang ke-10. Macam tu batuk. Ya. Barang yang sedia ada di rumah. Pelajar-pelajar, adik-adik, staff ke, pengajar, siapa sahaja yang menyaksikan saya di Facebook Live TVET Mara. Terima kasih sekali lagi, nama saya Nur Hisham. Boleh tolong untuk like Facebook TVET Mara ini. Saya nak bercerita tentang jual beli barang yang ada. Dekat rumah barang memang ada banyak. Mak punya baju kurung dulu kan, dulu zaman-zaman muda ke, tahun lepas kan, mak kan slim, sekarang dah besar sikit, dah tak muat. Jual barang-barang mak. Dulu adik tu dah kecil ni, sekarang dah besar adik tu, barang-barang baby. Jual barang baby. Dekat mana nak jual? Dekat platform-platform seperti Lazada, Shopee, Carousel. Semua ini masuk dan try untuk jual. Cuba sahaja jual barang yang sedia ada. Ya, yang ada dekat rumah. Contohnya kasut ya. Dah kenapa kasut tahun lepas dah tak ada guna tapi elok lagi. Basuh sikit, elok sikit, jual dekat online. Dekat Facebook boleh, IG boleh. Kalau lagi best dekat Shopee, Lazada, dekat Instagram, dekat Carousel, jual. Try saja jual. Jangan pergi ambil baju-baju jiran pula. Nanti bergaduh pula. Saya bagi idea ni, baju dekat dalam rumah ya. Jangan pergi tengok baju selipar orang, habis selipar jiran-jiran. Ya. Jangan buat dosa bulan puasa. Alright. Jadi barang kat rumah itu barang yang terpakai, barang-barang antik. Contohnya ada telefon ataupun ada benda-benda kat rumah yang boleh dipakai lagi. Jangan buang. Cuba sahaja
Ya, wah guru dentum tanda saya kena stop ni. Dah pukul 3, saya nak tengok sekejap. Okey, berapa minit lagi? 8 minit lagi. Okey, 8 minit lagi. Alright, 8 minit lagi. Okey, sebarang pertanyaan boleh WhatsApp ke nombor 013-949-8063. Itu dia. Dan maklumat lanjut untuk permohonan ke KKTM Petaling Jaya MJI IKM masih dibuka sehingga 5 Mei 2020 dan klik saja di http://apponlinemara.gov.my ataupun boleh layari tvmara.edu.my. Okey, nak closing yang terakhir adalah kita nak cerita tentang last sekali ya. Sebagai seorang peniaga, anda kena tahu satu konsep iaitu KSP. Last ya, saya nak bercerita last KSP ya. Boleh tulis kat situ Umi, tolong tulis Umi. Siapa-siapa yang boleh tolong tulis KSP ya. K. Okey. Sekejap. Alright, boleh closing, nak closing dah ni. KSP adalah kenal. Sebagai seorang online, kita perlu nak stop dah, kena tukar ya, terkolok ya. Okey. Okey, terkolok, tukar sekejap. Okey. Okey. Sebagai seorang peniaga, usahawan, KSP itu sangat penting. Kenal, bagi orang kenal dulu kita berniaga apa. Contoh saya nak jual tengkolok. Saya kat rumah pandai buat tengkolok. Saya pakai, bagi orang kenal. Wah, Nur Hisham Razali Syamputra tu jual tengkolok. Bagi orang kenal. Kemudian nombor 2 adalah bagi orang suka. Bagi orang suka dekat kita. Macam mana orang suka dengan kita? Kita buat FB Live. Cerita, oh macam ni. Macam ni tengkolok. Pusing macam ni. Tengkolok. Bagi orang suka. Bila ada kenal dan suka, baru orang akan percaya kepada kita. Jadi untuk anda semua, ingat ilmu KSP itu sangat-sangat penting. Dan untuk anda yang nak bersama saya, tolonglah orang kata menjadi kawan saya di Syamputra Razali. InsyaAllah sama-sama kita sharing is caring. Dan untuk itu saya akhiri dengan pantun. Dan saya orang kata pantun untuk orang kata duduk rumah. InsyaAllah doakan saya untuk menangi tempat pertama dalam pertandingan pantun online. Nampak? Buat duit lagi. Ya? Sambil-sambil mandi pun buat pantun. Ya? Dengarkan saya baca pantun. Lihat tanah membentuk tempayan. Buatkan tapak di luar anjung. Duduk rumah. Putuskan rantaian. Wabak merebak. Dapat dibendung. Tak ada pun yang tepuk. Bagilah tam-tam sikit, nak habis dah ni ya. Dengarkan. Sirih kami bercalit kapur. Tanda pinangan bunga sengkuntum. Sepakat suami membantu di dapur. Siap hidangan anak tersenyum. Pada para suami, tolong isteri kat dapur tu. Ya. Dengarkan pantun lagi. Terpancar cerah kilau menyerlah. Walaupun lama tersimpan berlian. Imarahkan rumah dengan tazkirah, kongsikan bersama di atas talian. Kat rumah sama-sama sebagai seorang bapa, tazkirah. Anak pun boleh bagi tazkirah kat mak. Mak, kurangkan membawang dan sebagainya ya. Boleh bagi tazkirah dan kongsikan tazkirah di atas talian. Dan pantun saya yang terakhir. Kukodahan redup rimbunan, subur dek tanah, saujana tenang, patuhi arahan, kawal pergerakan, beradalah di rumah. Kita akan menang. Berada di rumah dan kita menang. InsyaAllah 10 tips yang saya berikan pada anda semua. Sebar-sebarkan supaya jariah ilmu dan jariah ilmu yang saya berikan ini mengalir baik. InsyaAllah dapatlah ia menjadi orang kata cahaya saya di kala saya tiada nanti. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat semestinya anda sebar-sebarkan akan memberikan satu orang kata manfaat untuk semua. Seperti biasa orang kata, yang baik datangnya semestinya daripada Allah, dan yang buruk, yang silap datangnya daripada saya, yang pandai, yang tidak pandai mengatur lidah dan kata-kata. Orang kata dari kelapa menjadi santan, dari santan menjadi minyak. Jika tersilap dalam sebutan, saya Nur Hisham Razali mohon maaf banyak-banyak. Saya mengucapkan untuk semua warga KKTM Petaling Jaya dan warga IPMA, TVET Mara seluruh Malaysia, selamat orang kata menjalani ibadah Ramadan Mubarak. Selamat berpuasa untuk semua dan
sambil orang akan berpuasa, kita mengingat sesama kita. InsyaAllah. Jumpa lagi di lain FB Live. Sambutlah salam mesra daripada saya. InsyaAllah sama-samalah kita mendukung usahawan kerjaya pilihan. Support MARA, support TVET MARA. Sama-sama kita mendukung aspirasi MARA untuk meningkatkan kredibiliti dan kebolehbesaran pelajar-pelajar kita dalam MARA. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.